Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما وجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung bacaan kitab Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Talkhis ad-Da'awat wal Azkar al-Mustahabbah fi al-Lail wal Nahar al-Ma'ruf bil Azkar min kalam Sayyidil Abrar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi al-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyayikhihi wa masyayikhina fid darain amin. Kurang jelas ya? Allah, 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 Allah. Lahan kan surah. Baik. Kita pada bab yang ke-22, muka surat 81, kita cetakan Darul Minhaj. Babu inkarihi wa du'aihi ala man yanshuru dallatan fil masjid aw yabi'u fihi. Bab pada mengingkari dan mendoakan ke atas, iaitu mendoakan kecelakaan kepada mereka yang mencari barang yang hilang, itu dengan dhabit, dengan mencari barang yang hilang dengan suara yang keras dan mengganggu orang beribadat di dalam masjid, atau yabi'u fihi, atau berjual beli di dalamnya, di dalam masjid. Itu satu tarhib, satu ancaman kepada mereka yang tidak menjaga adab ketika mana berada di dalam masjid.
Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala rawaina fi sahih Muslim. Saya jelaskan. Bismillah, bismillah. Allah. Ada puan surah jelas ke tak? Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Qala rawaina fi Muslim Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man sami'a rajulan yanshuru dallatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alayk fa innal masajid lam tubna li hadha. Melalui telah meriwayatkan yang sanadnya di dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man sami'a rajulan yanshuru dallatan fil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendengar orang yanshuru ni meninggikan suara, mengeraskan suaranya di dalam masjid, dallatan, iaitu mencari dengan tujuan mencari barang yang hilang di dalam masjid, itu yang suruh mengeraskan suara dengan tidak ada adab. Man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjid, di dalam masjid, falyaqul la raddaha Allahu alaik, maka hendaklah dia berkata, orang yang mendengar tersebut berkata kepada orang yang meninggikan suara tersebut, la raddaha Allahu alaik, moga-moga Allah tidak akan menemukan barangmu yang hilang itu. Fa inna masajid lam tubna li hadza, sebab kerana sesungguhnya masjid ini tidak digunakan untuk tujuan tersebut. Dengan dhabit, meninggikan suara dengan mengeraskan suara dengan sehingga mengganggu orang lain untuk beribadah di dalam masjid. Apapun dengan kalau seseorang tersebut mencari barang atau seumpamanya dengan menjaga adab, itu tidak mengapa, insya-Allah. Sebagaimana kata para ulama, man sami'a rajulan yanshuru dallatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alaik fa innal masajid lam tubna li hadza, sebab masjid ini didirikan dengan tujuan untuk berzikir kepada Allah Taala, untuk mendirikan solat dan seumpamanya. Qala wa rawaina fi sahih Muslim aidan an Buraidah radhiyallahu anhu anna rajulan nashada fil masjid faqala man da'a ilayya al-jamal al-ahmar faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam la wajadta innama buniyat al-masajid lima buniyat lahu. Mana telah meriwayatkan daripada Sahih Muslim daripada Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya seorang lelaki, pada satu hari seorang lelaki nasyada fil masjid, dia meninggikan suara, mengeraskan suaranya di dalam masjid, berkata, man da'a ilayya al-jamal al-ahmar, siapa yang nampak untaku yang warna merah. Unta warna merah ni pada zaman tersebut dianggap satu kenderaan yang mahal lah, satu kenderaan yang mewah, satu unta yang berkualiti tinggi, unta yang mahal, unta yang jarang dijumpai. Dia berkata, siapa yang menjumpai untaku yang berwarna merah, untaku yang kemerah-merahan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, la wajadta, kamu tidak akan jumpa. Innama buniyatil masajid lima buniyat lahu, sebab dibinakan masjid ini bukan dengan tujuan tersebut. Tujuan masjid dibina adalah untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, untuk baca Quran, mensolat dan sebagainya. Itu Nabi seolah-olah
seolah-olah Nabi marah kepada lelaki tersebut sebab tidak menjaga adab-adab di dalam masjid. Qala wa rawayna fi kitab at-Tirmidzi fi akhir kitab al-buyu' minhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbaha Allah tijaratak wa idza ra'aytum man yanshuru fihi dallatan faqulu la raddaha Allah 'alaik. Qala at-Tirmidzi haditsun hasan. Sama juga telah Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada kitab At-Tirmidzi pada akhir kitab Al-Buyu', kitab jual beli, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, idza ra'aitum, apabila kamu melihat man yabi'u aw yabta'u fil masjid, orang yang menjual beli di dalam masjid, melakukan akad jual beli di dalam masjid, faqulu la arbahallahu tijaratak, kamu tidak akan untung dengan perniagaan kamu. Wa idza ra'aitum man yanshuru fihi dallatan, apabila kamu melihat orang yang meninggikan suara, mengeraskan suaranya mencari barangnya yang hilang, itu dengan tidak menjaga adab-adabnya di dalam masjid, faqulu la raddallahu alaik, maka hendaklah kamu berkata Allah tidak akan menemukan barang kamu tersebut. Qala Tirmidzi haditsun hasan. Itu adalah satu ancaman kepada mereka yang tidak menjaga adab di dalam masjid. Babu du'aihi ala man yunshidu fil masjid syi'ran laysa fihi madhun lil Islam wala tadhhilun wala hassun wala makarimil akhlaq nahwu dzalik. Bab pada menyatakan, mendoakan ke atas orang yang mendendangkan syair-syair, itu mendendangkan syair-syair yang laisa fihi madhun lil Islam, yang tidak ada puji-pujian tentang Islam ataupun puji-pujian kepada Allah, kepada Rasul, wala tadhhirun, atau mengajak untuk berzuhud, wala hasun ala makarimil akhlaq wa nahwu dzalik, atau menggalakkan untuk berakhlak mulia dan seumpamanya. Itu maksudnya mendendangkan syair-syair jahiliyah ataupun yang melalaikan di dalam masjid. Ini mendatangkan satu hadis saja dalam bab ini yang diriwayatkan daripada kitab Ibn Sunni daripada Sayyidina Sauban radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'aytumuhu yunshiru syi'ran fil masjid faqulu faddallahu fak salas marrat. Yang maksud artinya sesiapa yang man ra'aytumuhu yunshiru syi'ran, kamu melihat seseorang yang mendendangkan, melantunkan syair-syair di dalam masjid, ini syair-syair jahiliyah, syair-syair yang melalaikan, melaghakan, yang tidak ada puji-pujian kepada Allah dan Rasul terhadap Islam. Faqulu faddallahu fak, semoga Allah mewayakkan mulut kamu sebanyak 3 kali. Itu juga satu bentuk ancaman kepada mereka yang tidak menjaga adab-adab di dalam masjid. Baik. Selesai. Babu fadilatil adzan. Bab berkenaan dengan keutamaan dan kelebihan azan. Okey, azan adalah satu syiar yang menyeru ataupun memberi alamat tentang masuknya waktu solat dan mengajak orang untuk solat berjemaah. Ia ada disyariatkan disyariatkan pada tahun pertama hijrah, selepas mana baginda Nabi SAW mendirikan Masjid Nabawi tersebut, dan ada dikatakan disyariatkan pada tahun kedua hijrah, dan ia adalah
bukan wahyu, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya azan tersebut disyariatkan melalui mimpi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencadangkan untuk mencari ilham untuk memberitahu tentang masuknya waktu solat. Dan salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencadangkan untuk mengetuk loceng sebagai tanda masuk waktu solat dan mengajak orang ramai untuk solat berjemaah. Sehinggalah sahabat yang bernama Sayyidina Abdullah bin Zaid Al-Ansari, dia bermimpi pada satu hari dia terlihat seorang lelaki membawa loceng. Kemudian dia tanya, kamu jual ke loceng tersebut? Kemudian lelaki tersebut tanya balik kepada Sayyidina Abdullah bin Zaid Al-Ansari ni, kamu nak buat apa dengan loceng ni? Kemudian Sayyidina Abdullah kata, aku nak bagi tahu tentang masuk waktu solat. Kemudian lelaki tersebut, nak tak aku bagi tahu tentang apa yang lebih baik daripada itu, lebih baik daripada mengetuk loceng. Kemudian dia Sayyidina Abdullah pun kata, ya, aku nak tahu. Kemudian lelaki tersebut bagi tahulah tentang Allah, lepas azan tersebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehinggalah la ilaha illallah. Kemudian diterangkan lagi bagaimana nak iqamat. Kemudian dipendekkan cerita, pada pagi tersebut Sayyidina Abdullah bin Zaid Al-Ansari ini pergi jumpa Nabi dan ceritakan tentang mimpinya. Dan kemudian baginda berkata, itu adalah mimpi yang benar, ru'ya haqqun. Dan baginda Nabi SAW memerintahkan kepada Sayyidina Abdullah bin Zaid Al-Ansari untuk mentalkinkan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk dia melantunkan azan tersebut. Sebab bagi Sayyidina Bilal suaranya sedap. Dan apabila Sayyidina Bilal melongkan azan tersebut, kebetulan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terdengar azan tersebut. Dan kemudian dia pun lari menuju ke bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan bahawa dia pun mendengar ataupun dia Sayyidina Umar pun bermimpi seumpama yang demikian, itu mendengar lafaz azan seperti dalam mimpinya. Dan itu menunjukkan mimpi yang benar. Dan Nabi mengiyakan mimpi tersebut. Baik, itu sedikit sebanyak tentang persyariatan azan di dalam Islam. Baik, hadis pertama. Qala rawayna an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, law ya'lamu an-nas ma fi an-nida' was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Imam telah meriwayatkan dengan sanadnya yang bersambung kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamun nas ma fi nida." Seandainya manusia mengetahui akan keutamaan azan an-nida, nida seruan memanggil orang untuk solat berjemaah dan menandakan masuknya waktu solat, was-saffil awal, dan keutamaan yang terdapat pada saf yang pertama, iaitu saf yang pertama selepas imam, di belakang imam. Summa lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapatinya, disebabkan berebut untuk melaungkan azan tersebut, berebut untuk berada di tempat itu saf yang pertama. Summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu, kecuali dengan mengundi untuk
untuk melonggarkan azan dan berada di saf tersebut, maka mereka akan mengundinya. Itu menunjukkan tentang fadilat yang besar, kelebihan yang besar dalam melakukan azan dan juga berada di saf yang pertama. Adalah akan ada pada hadis-hadis yang lain tentang berkenaan dengan fadilat azan dan juga berada di saf yang pertama nanti, insya-Allah. Hadis yang seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza nudiya lis-shalah adbara asy-syaitan lahu durat hatta la yasma' at-ta'zin. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, idza nudiya lis-shalah, apabila diseru ataupun dilaungkan azan untuk solat, adbara syaitan lahu durat, syaitan akan berpaling, dia akan lari sampai terkentut-kentut, hatta la yasma' at-ta'zin, sehinggalah dia tidak mendengar azan. Dari segi zahir hadis ni, syaitan berpaling daripada azan dengan terkentut. Para ulama kata memang dikentut betul. Sebab dikentut tu sebab dia nak apa? Tak nak dengar seruan azan tersebut. Sampai tahap tu dia punya jahat syaitan. Sampai dia tak nak dengar seruan azan, dia kentut. Sengaja dia kentut. Ada juga pendapat mengatakan syaitan terkentut tu sebab syiddatul khauf, sebab dia takut sangat dengan seruan azan tersebut. Maka sebab itulah para ulama mendalilkan, para fuqaha, para ulama mengatakan disunatkan untuk meninggikan suara ketika mana azan, sebab untuk sebab syaitan tak nak dengar, dia dengar hatta la yasma' ta'zin. Itu tujuan kenapa syaitan kentut, sebab dia tak nak dengar azan. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Hadis yang seterusnya, wa an Muawiyah radhiyallahu anhu وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة. Boleh baca juga dengan riwayat al-mu'adzinun atwalu i'naqan yaumal qiyamah, dikasrahkan di i'naqan yaumal qiyamah. Jadi ada dua makna tersebut. Daripada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'adzinun, orang yang melaungkan azan. Kalau kita panggil Bilal lah, tukang untuk Bilal, pernah dengan muazzin Rasulullah, iaitu Sayyidina Bilal. Al-muazzinun atwalu a'naqan, orang yang melaungkan azan ni atwalu a'naqan, kalau diterjemahkan secara literalnya, harfiahnya, atwalu a'naqan iaitu tengkok dia, leher dia panjang, yaumul qiyamah, iaitu pada hari kiamat. Para ulama dia khilaf maksud sebenar berkenaan dengan atwalu a'naqan, panjang perbahasannya, khilaf sampai kata apa, dalam kitab syarah ni sampai 2 muka surat panjangnya berkenaan dengan maksud atwalu a'naqan itu saja. Tapi pendapat yang ada yang mengatakan leher panjang tersebut adalah secara hakikat itu memang panjang betul, sekali dengan badan lah, sebab menunjukkan kemuliaan orang yang melakukan azan tersebut. Dan ada juga pendapat yang mengatakan itu pendapat yang majazi ataupun kinayah berkenaan kepada menunjukkan kepada mereka ni
pemimpin di hari akhirat kelak. Sebab para orang Arab menyifatkan as-sadah dan kepimpinan ini dengan tulul unuq, dengan leher yang panjang, iaitu kinayah saja, iaitu perumpamaan kepada kepimpinan, tulul unuq, ataupun kinayah kepada farhatihim wa sururihim, tentang kegembiraan dan keseronokan mereka di hari akhirat kelak, berbanding dengan orang yang biasa. Berkenaan dengan kinayah Aqwalu A'naqan, saya teringat satu hadis yang berkenaan dengan yang menceritakan tentang kinayah, berkenaan dengan sekumpulan ataupun para isteri Nabi SAW, yang mana mereka dalam satu hari mereka berkumpul bersama dengan Nabi, sembang, sehinggalah ada salah seorang isteri bertanya kepada Nabi SAW, siapakah yang akan mengikuti kamu, orang yang pertama yang akan mengikuti kamu untuk selepas kematianmu, itu orang pertama yang akan meninggal kelak di kalangan isteri pada Nabi SAW. Kemudian Nabi kata, orang pertama yang akan mengikutiku, itu yang akan meninggal adalah orang yang atwaluhunna yadan, orang yang tangan dia panjang, Kemudian para isteri Nabi SAW pun pakat ukurlah tangan masing-masing, siapa yang paling panjang. Itu mereka faham secara hakikat, iaitu tangan yang panjang, seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Apabila diukur, mereka mendapati tangan yang paling panjang adalah Sayyidatina Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Dia adalah tangan dia yang paling panjang secara zahir, secara hakikat. Kemudian selepas mana beberapa tahun kewafatan Nabi SAW, orang yang pertama yang meninggal dunia di kalangan isteri pada Nabi adalah Sayyidatina Zainab binti Jahshin radhiyallahu taala anha. Dan di sini kita dapat faham, para ulama memahami ataupun para isteri Nabi SAW faham yang dimaksudkan dengan tangan yang panjang tangan tersebut adalah dengan banyak bersedekah. Orang yang paling banyak, orang paling cepat memberi sedekah dan memberi pertolongan, itu yang dimaksud secara kinayah ataupun majazi, perumpamaan kepada banyaknya bersedekah. Tapi kalau kita orang Melayu, panjang tangan ni maksud lain, maksudnya yang paling banyak mencuri. Maksud panjang tangan di orang Arab itu paling banyak bersedekah. Itu menunjukkan kepada kefahaman orang ni tak sama. Menunjukkan al-muazzinun aqwalu a'naqan yaumil qiyamah. Secara hakikatnya memang hakikat leher orang yang melakukan azan di hari akhirat kelak, leher dia akan panjang lebih daripada orang lain. Dan secara majazi atau kinayahnya menunjukkan mereka ni adalah di kalangan pemimpin di hari akhirat kelak. Sebab bangsa Arab menyifatkan kepimpinan dengan tulul unuq, iaitu dengan leher yang panjang. Wallahu a'lam. Itu berdasarkan para pendapat para ulama. Hadis yang seterusnya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasma'u mada sawti al-muadhdhin jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawm al-qiyamah, rawahu al-Bukhari. Daripada Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u mada sawtil muadzin jinnun wala insun wala syai'. Maksudnya tidak akan mendengar jangkauan orang yang melakukan azan tersebut dari kalangan jin dan manusia dan sesuatu apapun di kalangan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, illa syahida lahu yaumil qiyamah, kecuali mereka yang mendengar azan tersebut sepanjang
sepanjang azan, jarak didengari azan tersebut, kesemuanya akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Rawahul Bukhari. Wal ahadits fi fadlihi katsirah. Hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan dan keutamaan azan ini terlalu banyak, tapi Imam Nawawi hanya mendatangkan 4 hadis saja. Waqtalafa ashabuna fil azan wal imamah ayyuhuma afdal ala 4 awjuh, dan para ulama khilaf berkenaan dengan apa yang lebih utama, azan ke imamah, itu menjadi imam. Ayyuhuma afdal ala 4 awjuh, kepada 4 pendapat. Al-asah, pendapat yang Imam Nawawi pegang, paling sahih, paling asah, anal azan afdal. Nawawi kata azan lebih afdal, sebab azan ni satu memberi alamah, memberi petunjuk, petunjuklah ataupun alamat tentang masuknya waktu solat. Fa innahu aktsaru naf'an, sebab itu memberi lebih banyak manfaat kepada orang yang mendengarnya untuk melaksanakan solat. Wasani, pendapat yang kedua kata imamah, menjadi imam lebih afdal. Wasalis huma sawa, itu dua-dua sama. Azan dengan menjadi imam ini lebih, dua-dua sama kelebihannya, keutamaannya. Warabi' in 'alima fi min nafsihi al-qiyam bi huquq al-imamah wastajma'a fi salaha fa hiya afdal. Dan yang keempat, sekiranya seseorang tersebut dia mengetahui al-qiyam bi huquq al-imamah, tentang melaksanakan hak-hak imam, wastajma'a fi salaha, dan terkumpul padanya sifat-sifat untuk menjadi imam, fahiya afdal, maka dia lebih afdal untuk menjadi imam. Wa illa, sekiranya tak cukup syarat-syarat ataupun dia tak dapat melaksanakan hak-hak untuk menjadi imam, fal azan afdal, maka azan lebih afdal bagi seseorang tersebut. Panjanglah perbahasan di kalangan para ulama tentang berkenaan dengan ini. Cuma cukuplah untuk kita sekadar mengetahui tentang secara ringkas berkenaan dengan apa yang lebih afdal, azan ataupun menjadi imam. Kita pegang pendapat imam kita, iaitu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, itu azan lebih afdal berbanding dengan yang lain, iaitu berbanding dengan menjadi imam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Cukup sekadar itu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kurang daripada kelemahan dan kekurangan dari saya mohon maaf. InsyaAllah kita sambung pada esok, itu berkenaan dengan babu sifatil azan, sifat-sifat azan, iaitu lafaz atau sirah azan. Ada berapa lafaz azan kita tahu, InsyaAllah esok, InsyaAllah. Dan kita akhiri dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum mendayu ketika azan. Wallahu a'lam, saya tak pasti hukum melakukan azan dengan suara yang mendayu-dayu. Saya tak pastilah, Allah a'lam. Nanti kalau jumpa masalah tersebut, hukum tersebut, InsyaAllah saya akan terangkan. Baik, tak apa kan, kita akhiri dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على
أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam jagaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.